Assalamualaikum, nama saya Nur Ain dan kawan saya Muhammad Samsul akan membentangkan soalan 9 iaitu bagaimana program pembangunan kerjaya dilaksanakan dalam kalangan kaki tangan sektor awam di Malaysia. Pertama sekali, saya akan menerangkan berkaitan dengan definisi kompetensi. Menurut Daud Ibrahim, kompetensi bermakna gabungan aspek pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri pribadi yang perlu dimiliki serta diamalkan bagi melaksanakan sesuatu pekerjaan atau jawatan. Prinsip asas model kompetensi adalah bahawa prestasi seseorang pegawai perkhidmatan akan meningkat sekiranya beliau mempunyai semua kompetensi yang diperlukan bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab jawatan yang disandangnya. Komponen kompetensi ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan, di mana kebolehan pegawai meningkatkan pengetahuan secara berterusan bagi memperbaiki prestasi diri dengan berkesan. Yang kedua ialah kemahiran, kebolehan pegawai menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi bagi melaksanakan tugas dengan cemerlang untuk mencapai objektif organisasi. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri pribadi, nilai-nilai pribadi dan perlakuan yang perlu dihayati dan diramalkan oleh pegawai perkhidmatan awam. Definisi pembangunan kerjaya. Pembangunan kerjaya ini didefinisikan oleh Greenhouse sebagai satu proses berterusan yang melibatkan pergerakan individu melalui beberapa peringkat kehidupan, dan setiap satu peringkat mempunyai isu, tema dan tugasan yang tersendiri menurut Norhani ETAL 2009. Dan pembangunan kerjaya juga merupakan satu proses berterusan yang bersangkutan dengan kerja dan pembelajaran. Sebagaimana proses itu berlaku, ia akan menentukan tahap dan kualiti individu tersebut tentang tujuan ia bekerja, ganjaran yang diperolehi, dan juga mempengaruhi hubungan sosial dan ekonomi dengan persekitarannya. Pembangunan kerjaya ini merujuk kepada proses perancangan dan inisiatif yang diambil oleh pekerja dan organisasi untuk meningkatkan mutu pekerjaan serta melakukan penambahbaikan dalam status kerja dan kedudukan hierarki pekerjaan. Antara pemberian maksud pembangunan kerja ialah individu, persekitaran dan perubahan yang berlaku melalui pembelajaran dan latihan. Menurut Parker dan Arthur 2002. Kenyataan ini juga turut disokong oleh White 1995 dan Ramesh 2012 yang mendefinisikan pembangunan kerjaya ini sebagai satu proses yang berterusan terhadap individu yang bekerjaya, dan setiap pekerja semestinya keinginan untuk mencapai tahap yang terbaik dalam bidang pekerjaan mereka. Seterusnya adalah pembangunan kerjaya daripada pandangan barat. Pandangan barat menerangkan bahawa pembangunan kerjaya adalah aktiviti berterusan yang melibatkan aspek pembangunan diri dan prestasi kerja seterusnya membawa perubahan positif terhadap perkembangan individu dan juga perkembangan kerjaya individu tersebut. Selain itu, ciri-ciri pembangunan meliputi kenaikan gaji, peningkatan status kerja dan peningkatan tanggungjawab terhadap tugas serta kenaikan pangkat yang dikatakan oleh Beach 1985. Dan juga proses pembangunan kerjaya adalah satu proses yang sedang berlaku dengan mana individu dengan berkembang secara berperingkat, yang mana setiap karakteristik adalah melalui mempunyai hubungan yang unik dengan setiap isu, tema dan tugas yang diterangkan oleh Greenhouse 1987. Melalui pandangan barat juga menunjukkan bahawa pembangunan kerjaya adalah evolusi atau pembangunan suatu kerjaya dikenal pasti berdasarkan pengetahuan dalam bidang, kejayaan dalam setiap tahap pembangunan, peningkatan ilmu yang seiring dengan peningkatan kerjaya, komunikasi dan juga pemahaman bahawa pembangunan kerjaya adalah satu proses yang boleh dibentuk. Proses psikologi dan tingkah laku sepanjang hayat dan juga pengaruh latar belakang konseptual yang membentuk kerjaya seorang sepanjang hidupnya. Ia melibatkan pembentukan corak kerjaya, gaya pembuatan keputusan, integrasi peranan dalam kehidupan, pernyataan nilai dan konsep kendiri berkaitan dengan peranan dalam kehidupan.
Menurut Max Daniels and Guybrush, mendefinisikan pembangunan kerjaya sebagai rangkuman faktor psikologi, sosiologi, pengetahuan, fizikal, ekonomi dan keinginan untuk berubah membentuk arah tuju kerjaya individu tersebut bagi kesejahteraan kehidupannya. Okey, seterusnya pembangunan kerjaya dari perspektif Islam. Setiap aktiviti yang dijalankan oleh pekerja mestilah berlandaskan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Islam. Menurut Abdul Aziz Yusuf 2006, pembangunan kerjaya daripada perspektif Islam bermaksud nilai-nilai moral seperti disiplin, garis panduan, tata susila, peraturan, polisi dan segala unsur positif yang dapat membantu pengurusan menjalankan tanggungjawab dengan berkesan. Manakala menurut Muhammad Akhir dan Hailani pula dinyatakan bahawa pembangunan dalam Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat Islam dari aspek moral, kebendaan dan kerohanian untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup, dunia dan akhirat. Dan pembangunan yang disyariatkan dalam Islam pula adalah pembangunan yang boleh memberi kesan kebaikan kepada manusia. Pelaksanaan adalah menyeluruh dan merangkumi segala aspek kehidupan seperti moral, kerohanian dan kebendaan, berkaitan ekonomi, sosial dan akhir. Seterusnya, prinsip yang telah digariskan oleh Islam dalam membentuk serta merancang pembangunan kerjaya. Yang pertama, manusia mestilah bertanggungjawab. Kedua, manusia mestilah berusaha untuk berjaya. Seterusnya, niat yang betul untuk berjaya. Kejayaan dalam kerjaya adalah satu ujian, kerjaya adalah satu ibadah, kerjaya tidak boleh menindas dan kejayaan mestilah mengikut peraturan. Seterusnya, rancangan kerjaya insentif dalam Islam dan akhir sekali konsep kerjaya di dunia dan di akhirat. Okey, seterusnya matlamat pembangunan kerjaya menurut Islam. Yang pertama, mendapatkan rezeki yang halal untuk kegunaan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Yang kedua adalah menjadi tanggungjawab manusia sebagai khalifah yang mentadbir alam untuk memakmurkan dengan kerja-kerja yang baik berfaedah, kerana kerja itu sebagai satu ibadah kepada Allah. Dan membentuk masyarakat negara yang bertamadun, maju dan harmoni. Dan akhir sekali mengelakkan kesusahan, kesengsaraan, pergaduhan dan perpecahan di dalam masyarakat. Okey, terus sekali kepentingan pembangunan kerjaya menurut Islam. Yang pertama, untuk menjadikan pekerja yang lebih baik dan berjaya daripada halangan serta cabaran yang dihadapi. Kedua, dapat memilih jenis pekerjaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Dan mengetahui hasil daripada pekerjaan tersebut bagaimana hendak dibelanjakan, apa keutamaan dalam membelanjakan harta, siapa yang perlu ditanggung. Dan seterusnya, dapat mempengaruhi gaya dan corak kehidupan dari segi masa bekerja yang tidak terhad. Dan akhir sekali tidak menjejaskan akidah syariah dan akhlak umat Islam. Seterusnya, pembangunan kerjaya dalam sektor awam. Yang pertama, dapat meningkatkan kemahiran pekerja awam, berbagai kursus dan latihan yang telah disediakan oleh kerajaan. Dan pembangunan kerja di sektor awam ini juga mempunyai kepentingan sendiri yang diukur dengan pengaruh sikap dan nilai individu pekerja. Dan pembangunan kerjaya di perkhidmatan awam juga boleh dipertingkatkan dengan 3 aspek, yaitu yang pertama, sedar pentingnya pembelajaran berkesan. Kedua, pentingnya individu berkesan dalam pasaran kerja. Dan yang ketiga, pentingnya individu dapat memberikan sumbangan kepada kesaksamaan, keadilan untuk mempromosikan keharmonian dan sosial. Seterusnya adalah bagaimana pelaksanaan program pembangunan kerjaya dalam kalangan sektor awam di Malaysia. Yang pertama adalah terhadap pekerja. Program pembangunan kerjaya akan dapat memberi penilaian prestasi pekerja, di mana sekiranya prestasi pekerja adalah memuaskan, maka tindakan selanjutnya tidak diperlukan. Tetapi sekiranya prestasi pekerja adalah lemah, maka satu diagnosis untuk menentukan kelemahan dan kelebihan perlu dilakukan. Prestasi dapat diukur dengan pelbagai kaedah. Ia juga dapat menentukan pekerja yang memerlukan latihan dan jenis latihan pembangunan kerjaya yang diperlukan.
Di sini terdapat beberapa strategi program pembangunan kerjaya di sektor awam untuk pekerja. Yang pertama adalah pemilihan kerja dengan bijak, pelaksanaan tugas dengan sempurna, menunjukkan imej yang baik, tempoh memegang jawatan, sokongan kepimpinan, penasihat kerjaya dan juga tingkatkan kemahiran secara berterusan. Manakala pelaksanaan program pembangunan kerjaya dalam kalangan sektor awam di Malaysia terhadap organisasi pula adalah untuk menghubungkan pentaksiran keperluan pembangunan kerjaya dengan pencapaian matlamat organisasi, di mana penelitian terhadap matlamat, sumber, budaya dan hubungan organisasi dengan persekitaran luar. Ia juga dapat menentukan bahagian yang memerlukan latihan pembangunan kerjaya. Di sini juga terdapat beberapa strategi program pembangunan kerjaya sektor awam untuk organisasi. Yang pertama adalah untuk memperbaiki perancangan sumber manusia, di mana ia akan dapat membekalkan organisasi dengan tenaga kerja yang cekap. Yang kedua adalah kepentingan kaunseling kerjaya, iaitu mendiagnosis masalah pekerja, memberi peluang pekerja untuk meluahkan perasaan mereka, bantu pekerja berfikir dengan jelas dan tidak dikuasai oleh emosi, menyokong dan menenangkan pekerja, menilai dan memajukan diri serta mempertingkatkan komunikasi dengan pekerja. Yang ketiga adalah menyokong latihan dan pembangunan, di mana ia akan memberi kemahiran yang akan membolehkan mereka membangun atau mengembangkan lagi potensi mereka sepenuhnya dan membuat sumbangan yang maksimum kepada organisasi pada masa kini ataupun dan juga pada masa hadapan. Seterusnya adalah pusingan kerja, di mana pekerja diberi pelbagai jenis pekerjaan agar dapat memperolehi pelbagai jenis kemahiran. Dan yang terakhir adalah bengkel pembangunan kerjaya, iaitu pekerja didedahkan dengan pelbagai maklumat, memajukan penilaian kendiri, personaliti unggul dan juga kemahiran komunikasi yang berkesan. Baiklah, secara kesimpulannya, program pembangunan kerjaya ini dapat membantu organisasi untuk membentuk kaki tangan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai matlamat organisasi. Pembangunan kerjaya juga merupakan satu perkara yang amat penting dalam organisasi dalam meningkatkan produktiviti dan juga kecermelangan organisasi. Oleh itu, semua pekerja juga khususnya sektor awam perlu sentiasa berusaha dalam menyokong program pembangunan yang dilaksanakan bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan dalam organisasi akan berterusan. Sekian dan terima kasih.